Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin iaitulah bab yang ke-370, Babul Mansurati wal Mulah. Bab yang mengumpulkan hadis-hadis yang pelbagai dan maklumat-maklumat yang perlu diketahui. Jadi dalam bab ini ada banyak hadis. Kita sambung hadis dalam bab ini, hadis nombor 13. Kalau mengikut turutan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, tanda nombor itu. Nombor dia 1820. Kalau kita beli kitab Riyadhus Shalihin, nombor turutan daripada awal 1820. Nombor hadis dalam bab ini iaitulah hadis yang ke-13. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'atu hatta yuqatil al-muslimuna al-yahud hatta yakhtabi al-yahudiyu min wara'il hajari wasyajari fayaqulu al-hajaru wasyajaru ya muslim hadza yahudiyun khalfi ta'al faqtulhu illa al-gharqad fa innahu min syajaril yahud. Hadis muttafaqun alaih. Tanda hadis ni tulis tepi itu, peristiwa akhir zaman akan berlaku pertempuran di antara orang Islam dengan Yahudi. Tajuk dia. Maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat. Mana tak akan berlaku kiamat sehingga kaum muslimin sesama kaum muslimin akan berperang dengan Yahudi. Sekarang ni Yahudi duduk mana? Negara Yahudi di mana? Di Israel, di Palestin. Mereka telah menguasai Palestin dan di kawasan-kawasan dia. Sebab apa dia duduk situ? Sekarang ni Yahudi duduk berkumpul. Dia mustautanat, dia panggil, dia buat penempatan baru. Yahudi yang duduk negara lain pun pakat mari berhimpun sini belaka. Untuk apa dia berhimpun di sana? Untuk senang kita nak kerak dia. Dengar ni. Jadi orang Islam akan berperang, yuqatilul muslimun al-yahud. Dalam peperangan ini Islam akan menang. Dan sehingga orang Yahudi bersembunyi di balik-balik batu dan pohon. Habislah dia, kalau habislah. Ada orang lepas duduk sembunyi di sebalik pokok, di sebalik batu-batu, duduk nusuk. Kita tak nampak dia kan, sebab dia sembunyi. Tetapi kita ada special brand kita. Siapa ada special brand? Lalu batu. Ni kita punya presik kitanya batu-batu. Dan pohon itu berkata, batu bercakap. Dia kata apa? Ya Muslim, hei orang Islam, ini Yahudi di belakang saya, mari, ta'al, mari bunuh dia. Jadi orang Islam pergi, oh kau di sini ya? Rak, habis cerita. Kena habis. Dan bunuhlah ia. Batu panggil orang Islam suruh pergi bunuh Yahudi. Illal gharqad, kecuali satu jenis pokok nama dia gharqad. Gharqad ni pokok jenis mana? Naun min syajari syauq, pokok yang berduri. Dan dikenali pokok ini ada banyak di negeri Syam, di Palestin sekarang ni. Yahudi duk tanam pokok ni sebab dia semudah nak sembunyi esok. Sesungguhnya pohon itu, pohon gharqad adalah pohon orang-orang Yahudi, disebabkan mereka suka berlindung di sebagainya. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tengok pengajaran hadis. Hari kiamat akan berlaku apabila orang-orang Islam memerangi orang-orang Yahudi dengan bersungguh-sungguh
sehingga mereka Yahudi lari menyembunyikan diri di sebalik pokok-pokok dan batu besar. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberi pertolongan kepada umat Islam yang berjihad dengan ikhlas. Hari ini kalau kita tengok di Palestin sendiri ada pejuang-pejuang Islam yang memang berjuang kerana agama, dan ada sebahagian mereka pejuang-pejuang kebangsaan Palestin, mereka berjuang kerana nak bebaskan bangsa dia daripada Yahudi, maka golongan akan gagal sampai bila-bila. Jadi berlaku. Sebab tu kalau kita tengok kadang-kadang rasa sedih. Kita orang Islam seluruh dunia mendoakan orang Palestin minta baik kan. Tengok-tengok dalam TV buat-buat ya Palestin, anak orang-orang Arab diri tutup aurat pun tak. Jadi kita nampak pejuang-pejuang Islam yang berjuang ada, pejuang kebangsaan pun juga ada. Maka yang akan mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla apabila mereka telah berjuang untuk menegakkan Islam dari ancaman musuh, walau dengan apa cara sekalipun. Ini di antara alamat kiamat. Bila akan berlaku wallahu alam. Tapi kalau kita tengok hari ini Yahudi lawan dengan anak-anak Palestin. Yahudi ada apa? Yahudi ada apa? Segala bentuk senjata ada belaka. Anak Palestin ada apa? Anak Palestin ada apa? Ada lastik, ada bidah, ada anak batu. Tapi mereka tetap lawan. Siapa ada orang kata kalau macam ni tak usah duduk di Palestin lah, mu keluar duduk negeri lain yang lebih senang. Awak mana tahu, mu hidup kira nak hidup tak ada, nak senang, nak makan minum je. Tapi di sana terdapat pejuang-pejuang yang mempertahankan negara. Mereka ini sumud akan sabar di Palestin sehingga Allah Ta'ala tentukan orang Islam akan bunuh Yahudi. Jadi kedatangan Yahudi ke Palestin sekarang, dia berkumpul di sana untuk apa? Untuk senang nak disembelih oleh orang Islam. Ya, kalau Yahudi duduk kata pindah, payah nak cari. Dah, kalau duduk setempat, mudah tak mudah? InsyaAllah kita beryakin dan percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala akan beri pertolongan kepada orang-orang Islam. Yang ketiga, ini di antara tanda-tanda kiamat, makhluk-makhluk yang kerah, yang pejal, yang tak ada mulut, tak ada telinga, tak ada hidung, boleh bercakap. Boleh ke tak boleh? Ajaib ke tidak? Zaman awak ni ajaib apa lagi? Tu hok oleh poket kita ini. Ada mulut, ada mulut telinga ni. Ni, kakak ni ada mulut. Mana mulut dia? Kat mana mulut? Speka bukan mulut. Ada mata? Ada telinga? Dia boleh bercakap, dia boleh kata, dia boleh dengar. Jadi itulah dia panggil tanda-tanda kekuasaan Allah, supaya mu tak mikir banyak, lagu mana pokok batu nak bercakap. Ya Muslim, mari Yahudi duduk belakang aku ni. Pelik apa? Esok Allah Ta'ala letak speka di batu, letak speka di mulut, di batang pokok, speka boleh cakap, Muslim, ini Yahudi belakang aku, mari bunuh. Pelik tak? Sekarang ini dengan berlakunya perkembangan sains dan teknologi ini mendekatkan kita kepada asyratis sa'ah, kepada hadis-hadis alamat kiamat. Kita belajar dalam hadis lain, baca dalam iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu wa qala al insanu yawma idzin faman ya'mal, tengok, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin. Dulu orang tua-tua dulu mikir lagu manalah nak tayang balik, macam manalah nak tayang balik cerita-cerita lama, betul tak? Tapi dengan ada video ni, dengan ada filem, dengan ada alat-alat yang ada ini, semua hak kita buat kita boleh tayang balik. Sebab itulah saya rasa satu benda yang ajaib lah, di antara orang yang perlu diberi motivasi dan kaunseling juga. Kalau orang itu berjalan, tangan dia tu handphone dia ya, duk selfie, dia berjalan selfie, kawan-kawan jatuh tangga bok jatuh, dia berjalan hundur duk selfie.
Orang ni perlu masuk dalam motivasi, perlu kepada kaunseling. Sebab apa? Seolah-olah dia hidup dia ni duk tayang dia sendiri, tayang dia tak ingat. Sedangkan kita ni kita buat rakaman CCTV, HD, video, semua telah dirakam oleh para malaikat. Sedar ke tak sedar kita? Tak sedar juga. Baca ayat Quran macam tak baca. Wa may ya'mal misqala dzarratin, siapa dia buat tak baik, ya roh, dia akan tengok balik. Jadi alat-alat semua ni, dengan ada alat moden ni, para jemaah sekalian jangan duk pelik, jangan duk kata lagu mana batu nak bercakap, macam mana kayu nak bercakap. Jawab dia macam mana, sebagaimana, macam mana alat ni boleh bercakap. Pelik ke tak pelik Tuhan nak bagi kayu bercakap? Oh, dia kata dia ada speaker sini, kayu ada speaker, apa salahnya? Ini pelik apa awak? Alhamdulillah, teknologi telah mendekatkan kita kepada hadis-hadis asyratis sa'ah. Teknologi telah mendekatkan kita kepada hadis asyratis sa'ah. Kalau orang beriman, alhamdulillah. Kalau orang tak beriman, nasib dia lah. Nak kata macam mana? Bukan semua orang mendapat hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Hadis yang seterusnya, hadis 1821, hadis yang ke-14. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi la tamurru dunya hatta yamurra ar-rajulu bil qabri. Dalam riwayat ni, dalam naskah yang ada di tangan anda ni, la tazhabud dunya hatta yamurra ar-rajulu bil qabri fayatamarragu alaihi fayaqul ya laitani makan sahib hadzal qabr wa laysa bihi ad-din ma bihi illa al-bala. Muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, bahawa diriku berada dalam genggaman kekuasaan-Nya Allah. Dunia ini tidak akan lenyap. La tazhab, tak akan pergi. La tamur, maknanya tak akan berlalu dunia ini, tak akan berlaku kiamat. Sehinggalah seorang laki-laki berjalan melalui kubur. Dia lalu ke kubur dan ia mundar-mandir di situ. Subhanallah. Ya tamarraga. Ya tamarraga ni, kalau kita katakan macam duduk ganyeh kepala dia di batu nisan kubur tu lah. Begitulah. Dia kata apa? Ya laitani, aduhai alangkah baiknya kalau saya ni duduk oleh kubur sekarang. Sebab terlalu huru-haranya dunia. Tak ada keamanan. Ada gaji tak cukup nak makan. Boleh gaji, kerajaan ambil balik. Macam-macam lah kita kata tak, huraya-huraya tu. Beri gaji tapi ada GST. Loan ni tak banyak lagi, boleh jadi nak naik. Wal'iyazubillah. Jadi orang ni hidup susah. Dia pergi dekat kubur, dia kata baik, kalau aku mati senang, tak ada cukai, tak ada gapo dah, tak ada tanggungjawab. Ia mengharapkan sedemikian itu bukan kerana tertekan oleh urusan agamanya, bukan. Tidak ada sebab lain ia berkata demikian melainkan sebab bencana dunia yang menimpa dia. Allahu Akbar. Jadi orang nak mati belaka sebab susahnya hidup pada saat itu. Susahnya hidup pada saat itu. Jadi anak-anak kita ni, pelajar kita kena tanda peringkat umur dunia ni dia akan berlalu. Masa senang, senang. Patu bagi zaman susah, susah. Hara, huruf, peperangan, huru-hara, macam-macam benda yang berlaku, susah nak makan. Lepas tu dia tukar pula. Zaman tu zaman orang senang hidup. Tengok dah hadis yang berikutnya, tak ada siapa nak terima zakat. Ni dipanggil pada marhalah yang kedua ni, marhalah orang pakai nak mati, susah nak hidup. Banyak fitnah duduk atas dunia ni. Orang tuduh macam-macam, orang kata kita koseh-koseh. Tak. Jadi kita berasa baik aku matilah. Pergi kat kubur, pergi batu nisa, kalau akulah tu kubur ni senang. Tak ada dah orang kacau aku. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Pengajaran hadis, apabila hari kiamat sangat hampir,
Orang Islam akan memohon pada Allah untuk mati secepat mungkin disebabkan banyak kesusahan yang menimpa dirinya di dunia ini. Jadi tak boleh kita minta mati sebab bala mari. Cuma yang kita dibenarkan minta mati kalau dibimbangi kita akan dibencanakan, dibalai dengan agama kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi kata, ya Allah, iza aradta bi ibadika fitnatan faqbidna ilaika ghaira maftunin. Ya Allah, sekiranya bala nak menimpa ke atas agama aku ni, maka ambillah saya, mana matikan saya ni sebelum saya difitnah. Tapi kalau kita kena ujian, sakit, kena terjebak dengan benda-benda fitnah, kita kata matilah saya ya Allah, malu ke orang, lah, itu tak boleh, haram minta mati ketika itu. Yang kita boleh minta mati bila andainya fitnah nak menimpa agama kita sehingga kita terlompat menjadi kafir wal-iyazubillah atau jadi fasik, maka kita minta Allah matikan kita sebelum kita dihina dengan ujian yang sedemikian. Yang kedua, akan berlaku huru-hara di dunia tidak mengira tempat dan masa apabila hari kiamat hampir tiba, seperti mana yang berlaku dalam hadis Nabi. Orang lain susah pakat nak mati berlaku, kalau matilah baik, hidup susah atas dunia ni. Hadis yang seterusnya 1822, wa anhu lagi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yahsira al-furatu an jabalin min zahabin yuqtatalu alaihi fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un fayaqulu kullu rajulin minhum la'alli an akuna ana anju wa fi riwayatin yushiku an yahsira al-furatu an kanzin min zahabin faman hadarahu fala ya'khudhu minhu syai'a muttafaqun alaih. Maksud dia, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga sungai Furat. Sungai Furat ni awan di mana? Awan? Tanda itu sungai Furat ni panjang dia daripada Syria sampai ke Iraq, itu dipanggil sungai Furat. Kalau sungai Nil di Mesir, sungai Furat ni panjang. Furat, nah ini. Alhamdulillah dalam hidup saya ni, waktu ana belajar dulu, pernah ana pergi ke Saddul Furat, di empangan sungai Furat. Di mana? Di Syam, di Syria. Waktu ana pergi itu tahun 1993, cuti di Universiti Madinah. Kita pergi berjalan-jalan, pergi ke Jordan, pergi ke Syria, pergi ke Mesir, macam-macam cerita. Jadi alhamdulillah sempatlah sampai ke Saddul Furat. Dah lah kata orang makan ikan bakar di tepi sungai Furat. Jadi sungai Furat ni akan kering. Tengok Nabi kata apa? Akan terjadi satu hari sehingga sungai Furat itu terbuka. Mana sungai Furat ni akan, Saddul Furat akan kering. Apa jadi? Jadi akan terbuka tempat banyaknya gunung emas. Jadi akan timbul emas daripada sungai Furat ini, kerana airnya telah kering disebabkan perbuatan manusia, sehingga terjadilah peperangan. Orang akan berebut. Jadi tak tahu, ada setengah orang kata emas tu emas sungguh lah, emas betul-betul. Ada juga orang kata emas itu ibarat daripada az-zahabul al-aswad, emas hitam, iaitulah minyak petrol yang ada hari ni, banyak duduk di Iraq, duduk di sekitar kawasan itu. Jadi dia menyebabkan kuasa-kuasa besar dunia buat catur lagakan umat Islam sendiri. Iraq berapa lama sudah berperang? Dulu berperang dengan Iran,
kemudian berperang dengan Kuwait, kemudian terakhir ni berperang pula dengan Saddam Hussein, melawan dia dengan Amerika. Last kali mari buat tentera IS yang disebut dengan nama golongan-golongan daulah ni, IS ni, tak aman dunia. Masing-masing duk cari kans. Wallahu alam bila yang berlaku ni, wallahu alam. Tapi negara tu negara yang sentiasa bergolak. Sekarang ni pula di Syam, di Syria, di Hama, Hims, semua hancur lebur. Bukan lagi satu negara. Bangunan-bangunan yang telah menjadi sarang, tak tahu apa kita nak kata. Yang kita mampu tengok, kita kata la haula wala quwata illa billah. Kita mampu kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hancur lebur habis. Jadi ada berebut ni. Tengok terjemahan dia. Sehingga tidak akan berlaku kiamat, sehingga sungai Furat itu terbuka, tempat banyaknya gunung emas, kerana airnya telah kering disebabkan perbuatan manusia, sehingga terjadilah peperangan. Kemudian beberapa orang tentera dibunuh, di mana setiap 100 orang akan terbunuh 99 orang. Mati ramai situ, ya Allah Tuhan. Sehingga setiap orang yang mengikuti pertempuran itu berkata, barangkali saja mudah-mudahan aku yang selamat, tidak termasuk dari bilangan 90 orang tadi. 100 orang pergi, 99 mati. Hari ini kalau kita tengok dengan bom-bom kimia yang digunakan, dengan bom yang dilemparkan melalui udara, melalui kapal-kapal perang terbang, itu hancur habis orang. Memang mati semua. Kanak-kanak mati, budak mati, hayawan pun mati. Allahu Akbar. Dalam riwayat lain kata apa? Hampir semua sungai Furat itu akan terbuka dan menampakkan simpanan gunung emasnya. Sesiapa yang hadir di situ janganlah sampai mengambil salah satu pun dari harta itu. Tak usah ambil lah, kalau tengok je. Kalau ambil apa jadi? Dia akan perang pada waktu itu. Jadi hari ini huru-hara dunia ini sudah berlaku, mana tidak ada orang yang boleh selamat kecuali sedikit sahaja. Kesimpulan hadis, orang yang berjuang berjihad kerana Allah sahaja akan diberi pertolongan oleh Allah. Yang kedua, siapa yang mahu mendapat keredaan Allah dunia hendaklah bersungguh-sungguh melakukan amal yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, sifat manusia sangat cinta kepada harta benda sehingga sanggup membunuh dan menzalimi orang lain. Oleh yang demikian, hendaklah kita sentiasa berdoa agar tidak termasuk dalam golongan mereka yang suka melakukan maksiat dan kejahatan di dunia ini. Jadi pelajar-pelajar tanda situ, hari ini ada sebahagian ustaz kita yang berani buat andaian ataupun analisa. Dia ambil ukuran air sungai Furat tu, hari-hari turun kering. Tasik Tabariyah dekat dengan Jordan, dekat dengan Palestin akan kering. Jadi dia buat analisa akan berlakunya kiamat. Jadi saya kata hadis tentang alamat kiamat ni kita tak boleh nak jazamkan, nak jatuh hukum bahawa akan berlaku sekian-sekian. Tak mungkin. Sebab kita tak tahu berapa fatrah lagi ada, berapa peringkat lagi ada. Boleh jadi dia kering, dia naik balik. Wallahu alam, Allah SWT saja yang maha mengetahui. Jadi kalau ada orang berani tafsir, itu dia panggil ijtihad ataupun andaian dia saja, analisa dia buat. Tetapi yang kita yakin dan percaya bahawa kita wajib membuat persiapan, persediaan untuk kita menghadapi saat-saat yang gawat ini. Yang paling berat saat gawat bagi manusia iaitulah saat kematian kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi buat persiapanlah, tak kiralah bila berlaku kiamat. Yang pentingnya kiamat itu akan berlaku kepada setiap orang. Bila kita mati. Bila seorang itu mati, qamat qiyamatuhu, saat itu berlakulah kiamat untuk dia. Jadi kalau kiamat besar tak berlaku lagi pun, kiamat seorang akan berlaku ke tidak? Tanda itu. Bila ke kiamat masing-masing? Tanda di kita. Apabila mati seorang, maka berdirilah kiamat untuk dia. Dialah dia tengok mati itu. Kiamatlah dia. Sebab dia sudah berpindah daripada alam dunia kepada alam barzakh, menanti untuk sampai ke alam akhirat yang telah
dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk kita buat persiapan, iaitulah marilah kita tingkatkan ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla dan jauhkan diri kita daripada mungkar dan maksiat. Hadis yang ke-16 dalam bab ini, dalam hadis seluruhnya 1823, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ini tajuk lain pula ni. Tajuk kelebihan Madinah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yatrukuna al-madinata ala khairi ma kanat, la yaghshaha illa al-awafi, yuridu awafi as-sibai wat-tayr, wa akhiru man yuhsharu ra'iyan min Muzainah, yuridan al-Madinah, yan'iqani bi ghanamihima, fayajidaniha wuhushan, hatta idza balagha thaniyatal wada' kharra ala wujuhihima, muttafaqun alaih. Tengok terjemahan dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang ramai akan meninggalkan Madinah dalam sebaik-baik keadaan. Jadi satu masa dulu sudah berlaku tanda sejarah. Zaman Nabi SAW semua orang pakat mari Madinah. Zaman Sayyidina Abu Bakar masih lagi stabil. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sudah berlakunya pembukaan al-mudun, kota-kota negara besar sampai ke Parsi. Umat Islam sudah pergi. Sahabat-sahabat Nabi sudah keluar sebahagian daripadanya. Yang lain-lain Umar tak benar keluar kerana dia bimbang, takut tidak ada orang ahli syura. Bagi zaman Sayyidina Osman, maka negara makin besar, jadi ramai ulama-ulama keluar. Berakhirnya zaman Khulafa' ar-Rashidin dengan matinya Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, maka pada saat itu berpindah negara pentadbiran kepada Bani Umayyah. Berpindah kepada Bani Umayyah. Dan saat itu pokok Bani Umayyah pindah ibu negara Madinah ke negeri Syam. Pindah ke mana? Ke negara Syam. Di Syria sekarang ni. Kalau kita pergi Syria sekarang ni, ada Jami' Al-Umawi. Ada Jami' Al-Umawi, maknanya pokok Bani Umayyah. Di sana berlakunya ar-rakha. Biasalah bila ibu negara duduk satu tempat, maka orang akan pergi ke sana untuk nak cari kerja lah, nak cari tu cari ni. Ia menyebabkan orang duduk di Madinah akan tertinggal. Orang yang duduk di Madinah makin kurang. Sehingga ada orang nak keluar kerana Madinah susah, dia kata. Sahabat-sahabat ulama-ulama besar yang ada kata, baca hadis Nabi, wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah itu lebih baik bagi mereka kalau mereka tahu. Madinah itu lebih baik bagi mereka sekiranya mereka tahu. Tapi apa boleh buat, godaan dunia itu besar, maka orang akan lari keluar daripada Madinah. Itu di peringkat awal. Hadis ini sekali lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bahawa fi akhir zaman akan berlaku balik, orang akan lari daripada Madinah. Tengok terjemahan dia ni. Di mana tidak ada yang tinggal melainkan binatang buas. Tidak ada yang tinggal kecuali binatang buas, seperti burung-burung dan lain-lain binatang yang duduk di binatang-binatang buah ya. Orang tak ramai dah ada. Manusia yang terakhir sekali dikumpul ialah dua orang pengembala dari kaum Muzainah. Kedua-duanya hendak menuju ke Madinah. Dua orang ni nak berjalan nak pergi Madinah. Kedua-duanya berteriak-teriak ketika mengembala kambing. Apabila mereka sampai ke Madinah, mereka hanya terjumpa binatang buah yang sangat banyak, kerana semua penduduknya telah lari ketika kedua-duanya sampai ke satu tempat yang bernama Saniyatul Wada'. Tanda pelajaran. Saniyatul Wada' di mana? Di Madinah ni ada dua tempat. Satu Saniyatul Wada' untuk ahli Syam,
duduk dia dekat dengan permulaan jalan Sultanah ataupun Tariq Abu Bakar As-Siddiq. Kita mari daripada Masjid Nabi nak menuju ke Universiti Islam Madinah ataupun nak pergi ke Masjid Qiblatain, kita akan jumpa satu bangunan besar nama dia Mujamma' Ad-Dawudiyah. Di tepi Mujamma' Ad-Dawudiyah ni ada satu klinik. Tak silap saya dia panggil klinik Khalid bin Walid. Depan tu dia panggil Saniyatul Wada'. Zaman ana mula-mula sampai Madinah dulu saya jumpa tempat ini. Dan satu lagi dikatakan Saniyatul Wada' itu duduk di mana? Duduk dekat dengan jalan nak pergi Masjid Quba. Wallahu alam. Yang pentingnya sampai dekat kawasan itu, apa jadi? Mereka penjatuh tersungkur dan tercedera muka dia. Sebab bahaya. Madinah tak ada orang, ada hayawan-hayawan yang buas. Ini peringkat mana? Wallahu alam. Tetapi para jemaah boleh tanda satu hadis lagi. Satu lagi hadis, Nabi kata innal iman la ya'ziru ila al-Madinah kama ta'zirul hayyatu ila juhriha. Iman ini, asal iman duduk di mana? Duduk di Madinah. Waktu Nabi Madinah, sahabat-sahabat di Madinah. Akhir sekali iman itu mengembara, pergi keluar-luar negara sampai ke mana-mana tempat di hujung dunia. Di akhir di zaman nanti, dekat anak kiamat, dunia semua sudah hara, maka tapak iman duduk di Madinah. Jadi iman tu akan balik di Madinah. Cuma hadis ni yang mengatakan Madinah akan kosong, wallahu alam di saat mana. Yang pentingnya akhir sekali Madinah menjadi tapak iman, Ma'rizul Madinah, penil iman di Madinah Al-Munawwarah. Tengok dia masalah ini. Pengajaran hadis. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis, para Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasul akan diberi ilmu oleh Allah Azza wa Jalla mengenai perkara yang akan berlaku, sama ada perkara itu baik atau sebaliknya. Jadi dia panggil dapat wahyu daripada Allah, Allah akan beri. Tapi walaupun mereka Nabi, dalam perkara-perkara yang tidak ada wahyu, Nabi pun tak tahu. Contohnya bila akan berlaku kiamat, bila akan berlaku kiamat, tak tahu bila. Cuma Nabi boleh bagi tahu tanda-tanda kiamat, asyrat as-sa'ah. Tanda kiamat itu bila akan berlaku, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dimaklumkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ketika hampir hari kiamat, manusia akan berhijrah ke Madinah untuk mencari ketenangan dan perlindungan dari ancaman musuh, sama di kalangan manusia atau binatang buas. Jadi hadis yang kita sebut tadi, hadis yang Nabi kita sebut, di akhir zaman Madinah akan menjadi tapak iman. Nabi buat bandingan seperti ular berjalan sana sini, akhirnya malam dia balik tidur dalam lubang dia. Itu dia panggil tapak iman duduk di Madinah. Jadi apabila sampai ajal, manusia ni akan mati, bila-bila kita akan mati, tetapi biarlah mati dalam keadaan yang baik. Hadis yang berikut, hadis yang ke-17. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yakunu khalifatun min khulafaikum fi akhir zaman yahsul mala wa la ya'udduhu, rawahu Muslim. Maksud dia daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada khalifah dari kalangan khalifah-khalifah ni, maknanya pemimpin lah, presiden ke, perdana menteri ke, orang yang hebat-hebat ni memerintah kamu semua pada akhir zaman. Ia menyebarkan hartanya dan sama sekali tidak dapat menghitungnya berapa banyak harta tersebut. Zaman kita hari ni pun tak mudah juga dah. Kalau kita tengok berapa ramai pemimpin-pemimpin, harta dia sudah berbilion-bilion, sudah ada. Juta tak main, bilion. Ada dulu waktu ana dengar ceramah lah dulu, penceramah kata, mu nak tahu sebanyak mana duit orang ni, masa tu duit hilang, duit negara hilang, berapa juta, berapa bilion. Dia kata kalau kita atur duit harga 100 daripada Kuala Lumpur sampai Kota Baru, cukup jalan atas duit. Nak ceritanya banyaknya duit yang hilang tu. Jadi akan berlaku, dunia ni akan berlaku, manusia akan senang. Pemimpin-pemimpin main juta saja,
bilion, juta duit tak ada, sikit-sikit tak ada duit. Harta akan berlaku banyak. Allahu Akbar. Ini semua fitnah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pengajaran hadis akan berlaku pada akhir zaman ini, di mana seorang pemerintah akan membelanjakan harta bendanya tanpa menghitung berapa banyak harta yang habis, sehingga menimbulkan rasa bangga di hati mereka. Berjalan tak jalan dengan kereta, jalan dengan kapal terbang, duduk di hotel kelas-kelas, hotel mewah-mewah. Tak. Rakyat kapal ni ada lagi yang tak cukup makan. Pemimpin hebat, mewah sana sini. Ini semua ni tanda-tanda kiamat. Orang tak hiraulah kepada halal haram yang dia kira dia dapat, dia boleh mewah, dia rasa dia hebat, maka itulah orangnya. Yang kedua, manusia cepat lupa kepada Allah dan Rasulnya ketika mereka senang. Sebaliknya mereka akan mentaati Allah apabila ditimpa kesusahan. Subhanallah. Macam-macam cerita dalam dunia ini, sudah ada banyak cerita yang kita tengok. Hadis yang ke-18, nombor dia 1825. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun yatufu ar-rajulu fihi bis-sadaqati min adh-dhahabi fala yajidu ahadan ya'khudhuha minhu wa yura ar-rajulu al-wahidu yatba'hu 40 imra'atan yaluzna bihi min qillati ar-rijali wa kasrati an-nisa'. Rawahu Muslim. Daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Nascaya akan datang pada sekalian masa manusia suatu zaman, akan mari satu masa di mana seorang yang mempunyai harta yang banyak seperti emas untuk mensedekahkan pada orang ramai. Orang ni kaya, ada emas banyak, ada harta banyak, dia bawa harta dia nak pergi sedekah, nak pergi bayar zakat, tetapi dia tidak akan bertemu dengan seorang pun yang suka mengambil sedekah itu daripadanya. Subhanallah. Tulis itu. Sebab apa? Sebab orang lain kaya juga. Kita bawa duit, mari sini ambil duit zakat ni. Oh no, saya nak keluar zakat bagi kau. Nak awak nak? Oh, kedai bel masa tu kaya raya belaka. Ada juga yang mengatakan orang tak nak ambil zakat sebab harta dia tu entah halal ke haram. Ada juga, boleh juga ditafsir gitu. Dia kata orang tak nak ambil zakat sebab dia ni buat benda haram tapi nak bayar zakat. Macam hari ni kita tengok hebat-hebat, ada setengah orang ni Masya Allah perniagaan dia perniagaan yang tidak patut syariah, tapi kalau nak buat masjid dia pertama sekali bagi sumbangan. Oh, siap dengan tulis nama dia lagi. Apa benda? Ini berlaku. Ini semua. Habis satu kes. Dengar ni pelajar-pelajar kita ni. Ini okey, yang kedua ni bahaya sikit. Dan akan datang suatu masa seorang laki-laki yang dilihat oleh orang ramai, ia dikelilingi oleh 40 orang perempuan. Seorang laki-laki, 40 orang perempuan. Semua perempuan itu mengharapkan nasib mereka pada laki-laki tersebut. Ini disebabkan sedikit bilangan kaum laki-laki dan ramainya bilangan orang perempuan. Jadi tanda-tanda kiamat, laki-laki sedikit, perempuan ramai. Lah ni kalau tengok nisbah, berapa sudah? Berapa nisbah? 31, 41 ada tak? Berlaku dah. Kalau kita tengok dalam kelas yang bercampur laki-laki perempuan ni, di universiti ke di college, ada kadarnya 1/4 ya laki-laki. Mana kalau 200 pelajar, 50 laki-laki, 150 perempuan. Nampak lagi laki mak. Nabi kata dalam hadis ni akan berlaku seorang laki-laki 40 perempuan. Kalau bini pak tak ada lagi. Nak bini 40 tak boleh. Islam menampak orang saja kan. Ada lagi riwayat 50 imra'atan, 50 wanita. Seorang laki-laki nisbah 50 wanita. Wallahu alam bila akan berlaku. Kita rasa tak sampai dengan zaman kita ni. Zaman kita ni baru 51 baru ni. Ya, nisbah wanita dengan laki-laki tak ramai sangat. Ini semua alamat kiamat ni.
pengajaran hadis. Hadis ini menerangkan betapa kaya rayanya manusia di dunia ini, sehingga tiada yang berhajat pada bantuan daripada orang kaya, seperti untuk menerima sedekah dan sebagainya. Zaman kita ni pun ada dah berlaku ni. Sebab itulah kita tengok pusat-pusat zakat di seluruh negara kaya-kaya berlaku. Orang ni juta, orang ni macam-macam kaya. Dan orang-orang kaya ni digembira bila ada orang pondok ke pusat pengajian tahfiz ke, letak nombor akaun, pakat nak bagi belakang. Semua duit banyak. Ni akak sudah berlaku. Tapi hak ni ramai banyak lagi lah. Dan anak duk perhati tengok, zaman kita remaja dulu, tahun 80-an, tahun 70-an, kalau kita masuk kampung-kampung, rumah buruk-buruk, orang boleh pakai motosikal, kira hebat dah tu. Hebat dia ni naik motosikal. Basikal biasa. Lalu ni tengok motosikal, Pak Cik ni naik motosikal. Semua pakak tengok nak kereta belakang. Kereta pula. Kereta apa? Kancil, tak gerak. Kena kereta. Jadi zaman ni berubah dah. Zaman kita ni anak ni bukannya tua sangat lagi, muda lagi ni. Tua sikit pada awak ya budak-budak ni. Zaman anak hidup ni pun saya sudah tengok perubahan dunia itu sudah berlaku. Perubahan dunia ni sudah berlaku. Lagu mana kalau kita tengok sikit lagi, Allah, sampai anak-anak kita esok apa yang akan berlaku pada mereka. Yang kedua di antara tanda hampirnya kiamat ialah ramainya bilangan kaum wanita dan sedikitnya bilangan lelaki. Pasal kata apalah, itu ketetapan Allah Azza wa Jalla. Tak boleh lagi kita nak kata boleh ke tak boleh, akan berlaku ke tidak, memang akan berlaku. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-19, nombor 1826. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ishtara rajulun min rajulin aqaran fawajada alladhi ishtara al-aqara fi aqarihi jarratan fiha min zahabin faqala lahu alladhi ishtara al-aqar khudh zahabak innama ishtaraitu minka al-arda wa lam ashtari az-zahaba wa qala alladhi lahu al-ardu innama bi'tuka al-arda wa ma fiha fatahakama ila rajulin faqala alladhi tahakama ilayhi alakuma waladun qala ahaduhuma li ghulamun wa qala al-akharu li jariyatun qala ankihal ghulam al-jariyah wa anfiqa ala anfusihima minhu wa tasaddaqa muttafaqun alaih. Dengar ni awak, kalau ada lagu ni juhmu betul awak. Hadis muttafaqun alaih, hadis sahih. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki membeli sebidang tanah dari seorang laki-laki lain. Pak cik ni dia beli tanah dengan orang ni. Kemudian orang yang membeli tanah itu terjumpa sebuah bekas. Dia jumpa satu bekas dalam peti, dalam kotak mengandungi emas. Woi, buka-buka tengok, aku kaya, dia kata. Tapi dia ni orang baik, bukan macam yang kamu tengok dalam buku kartun tu, tidak. Orang yang membeli tanah itu berjumpa balik dengan tuan tanah. Penjual tanah, ambillah emas kamu. Ni emas kamu ni, kerana saya hanya membeli daripada kamu tanah sahaja, bukan emas. Apa jawab penjual? Kata apa? Tetapi orang yang menjual tanah itu berkata, sesungguhnya aku menjual kepada kamu tanah dan semua apa yang ada dalamnya. Aku jual kamu tanah dan isinya. Ikutlah ubi kayu ke, apa benda emas ke, ambil kamu belakang. Kamu beli tanah dah. Artinya masih ada manusia yang warak, tak mau terima. Bukan itu hak awak. Dah hak awak. Akhir kali apa jadi? Dengar cerita dua orang ni. Kedua-duanya berbantah-bantah, lalu pergi kepada seorang hakim, qadi. Tuan qadi, apa hukumnya ni? Mah ni hak dia ke hak saya? Subhanallah. Apa jadi? Qadi ni cerdik orangnya. Kemudian orang tengah itu berkata, apakah salah seorang daripada kamu ini mempunyai anak laki-laki? Mu dua orang ni, siapa ada anak laki-laki?
Salah seorang pun menjawab, saya ada laki-laki, semak juga anak saya kan. Dan seorang lagi pula kata, saya ada anak perempuan. Sudah. Maka hakim, orang tengah tadi berkata, kalau macam tu kawinkanlah anak perempuan kamu dengan anak laki-laki dia ni, dan belanja untuk mereka kedua-duanya adalah emas itu. Dan hendaklah engkau berdua sedekahkan sebahagiannya daripada harta itu. Selesai masalah. Kita biasa dua, harta ni jadi harta anak kita bersama, dan jadi harta cucu kita sama-sama. Alhamdulillah. Selesai tak sama masalah. Kalau jumpa orang lagu ni kat we, nak kemak sengoti dalam ni. Betul tak? Sampai kita hari ni sah ke hak orang. Hak betul-betul hak orang nyari heret pagi lagi. Buat balik rumah dia. Hak saya ni. Tengok dulu pagar saya kan ni. Pula tak kata apa. Artinya dunia ni berpusing. Bukan semua orang jahat. Dan masih ada lagi orang baik-baik. Hadis ni riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis ini mengajar kita supaya bersifat dengan sifat-sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Tulis mahmudah, sifat yang baik, dan meninggalkan perkara-perkara syubhat, perkara yang meragukan, termasuklah dalam memiliki harta benda dan lain-lainnya. Yang kedua, harta-harta yang didapati oleh seorang dalam bumi seperti emas, perak dan lainnya adalah wajib dikeluarkan zakat. Dia panggil kanz, rikaz, dan disedekahkan kepada golongan yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis. Cuma kata di para ulama, tulis nombor 3, kalau kita beli tanah, tiba-tiba kita jumpa peti barang-barang dalam kotak ni, ada emas, ada apa-apa, maka itu kita kena beri balik kepada tuan penjual, kena hantar balik sebab hak dia tu. Tapi kalau kita beli tanah, tuan dia sedap lah, dia kata, tak ada gapo tanah saya ni, ada ubi kayu je. Tak kedai kita, Masya Allah, tabarakallah, kita beli nak tanah saya, cakup pelekong bunyi, buka-buka, ada galian emas, ada perak, ada biji batu, biji besi contohnya, kaya raya. Maka itu tak payah hantar balik, sebab kita beli galian, beli tanah sekali dengan galian dia. Berbeza dengan kita beli tanah tadi, ada barang, maka itu kena hantar balik. Tanda itu. Kalau beli tanah itu ada barang orang, ada kotak simpanan barang, maka kita kena hantar balik ke tuan dia. Tapi kalau kita beli tanah itu ada logam, galian, maka itu menjadi milik kita. Kita kata alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi nikmat kepada aku, dapat berapa? Dapat harta banyak, nasib baik. Kita cakur-cakur korek nak ambil air, boring, tiba-tiba keluar minyak, zom, Allahu Akbar, jadi tokai minyak kita, kaya raya. Bukan minyak apa ni, kalau keluar minyak gah pun kaya dah. Kalau keluar lagi minyak petrol, la ilaha illallah. Hadis yang terakhir untuk CD ini, kita baca hadis yang ke seterusnya, hadis yang ke 20 ataupun hadis 1827. Wa an Abi Hurairah lagi. Panjang hadis dia saja malam ini. Hadis Abu Hurairah. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kanat imra'atani ma'ahuma abna'uhuma jaa'a az-zi'bu fa dhahaba bi ibni ihdahuma. Faqalat li sahibatiha innama dhahaba bi ibnika. Wa qalat al-ukhra innama dhahaba bi ibniki. Maaf. Innama dhahaba bi ibniki. Tak bagi bawah kaf. Kalau ka laki-laki, kalau baris di bawah barulah perempuan. Wa qalat al-ukhra innama dhahaba bi ibniki. Fataha kama ila Daud alaihi salam faqada bihi lil kubra. Fakharaja ta'ala Sulaiman bin Daud alaihi salam fa akhbaratahu faqala ituni bisikin ashuquhu bainahuma faqalat as-sughra la taf'al rahimakallah wa ibnuha faqada bihi lis-sughra muttafaqun alaih. Cerita pelik ni, dengar ni. Daripada Abu Hurairah, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua orang wanita yang berjalan bersama dengan anak masing-masing. Dia jalan masuk dalam hutan, dalam padang pasir, bawa masing-masing bawa anak.
Lalu datang seekor serigala, lalu dibawa lari anak salah seorang daripada dua perempuan itu. Mari Zibun angkat buat lari budak tu, salah seorang. Yang seorang perempuan itu berkata kepada kawannya, sesungguhnya serigala telah melarikan anak awak. Anakmu tu serigala ambil tu, anak aku beres. Berkata yang lain pula, anak awak lah, ni anak saya. Baloh dua orang makcik ni. Ini cerita betul. Tapi macam mana saya heran juga lah, macam mana makcik dua orang ni boleh tak kenal anak dia pula. Patut dia kenal muka anak dia. Baiklah, kedua-duanya, ni zaman dulu ni, zaman Nabi Daud alaihissalam. Kedua-duanya meminta keputusan hukum kepada Nabi Daud alaihissalam. Lalu Nabi Daud memberi keputusan dengan berikan kepada mereka yang lebih tua di antara kedua-dua wanita tadi. Nabi Daud kata, tak apalah, moga hak muda ni boleh beranak lagi. Makcik tua ni tak boleh beranak dah, monopause dah ni. We kan ambil awak lah anak ni. Sedap juga tu. Itu dari sudut satu dimensi. Nabi Daud dikira maslahah. Maslahah ke mana? Orang muda boleh beranak lagi, kan? Ada katalah, hak tua ni boleh beranak dah. Tak boleh dah. Jadi kalau kita wihak ni anak ni beres, hak muda ni pergi cari, pergi buat semula, cari anak lain pula. Lalu kedua-dua wanita tadi keluar untuk mendapat hukum daripada Nabi Sulaiman. Tak puas hati aku, mari kita pergi jumpa Nabi Sulaiman pula. Sulaiman itu anak Nabi Daud. Nabi Sulaiman kata apa? Anak siapa ni? Dia kata anak dia, dia ni kata anak dia. Sulaiman kata, bawa kemari pisau. Mari pisau. Tak saya mengaku kalah ni. Dua-dua orang mengaku mak belaka. Kita bagi dua anak ni. Ambil pisau, perak belah dua. Mu ambil sebelah, dia ambil sebelah. Kelik gilah. Pergi bedung dua-dua anak. Apa jadi? Tiba-tiba perempuan yang kecil, yang muda tadi kata apa? Lah, jangan belah anak ni. Anak dia tu ambil. Bagi dia. Hak tua kata beres, nak belah. Boleh sebelah seorang. Orang ni bukan belah kambing. Kalau belah kambing boleh klik BBQ seorang-seorang. Belah orang boleh apa? Boleh mayat lah weh. Jadi hak tua kata beres, belah. Hak muda kata nak, jangan. Itu anak dia, ambil lah. Saya bukan anak dia. Nabi Sulaiman buat keputusan baru. Dengan dia panggil dengan altifiyah, dengan perasaan. Sulaiman kata, budak ni anak hak muda ni. Sebab hak tua tu kat suruh belah. Mak ni dia sanggup ke anak suruh anak dia mati? Sanggup tak? Mak tolu ada sehari dua ni duduk lepas anak kata pindah tu. Lepas dia buat lagi tepa dia sembah lah, dia tampak di dia mana? Tangga masjid. Itu dia panggil mak tolu nama lagu tu. Kalau mak betul-betul, dia akan sayang. Jadi Sulaiman tengok, mu tak sayang anak mu ni, nak belah-belah tak apa, beres belah. Hak ni sayang, mu lah mak dia, ambil kawak budak ni. Subhanallah, itu dia panggil adalah, kalau kita nak behar masa ni, dia panggil al-hukmu bil qara'in, hukum dengan cara evidence yang ada. Jadi biasa mak ni mesti dia akan sayang anak. Dia tak sanggup anak dia mati, maka dia biarkan anak dia tu ambil orang, tak apa. Tapi anak dia hidup, dia boleh pergi tengok lain, nanti tu besar-besar esok boleh jadi budak tu akan jumpa balik dengan dia. Tapi kalau sudah dibelah buat apa? Baik awak ambil tangan seorang, kan? Pengajaran hadis, Allah Subhanahu wa taala akan beri dan mengurniakan suatu kelebihan kepada mana-mana hambanya yang dikehendaki, tidak kira pangkat, umur atau usia. Tengok, mana kalau kita tengok cara pembahagian ijtihad Nabi Allah Daud alaihissalam dengan anak dia Sulaiman berbeza. Nabi Daud ayah, Sulaiman anak, tapi nampak macam relevan hak Nabi Sulaiman lagi. Nabi Daud kata, oleh kerana dia tua, dia boleh tak ada anak dah, hak muda boleh beranak lagi lah. Nabi Sulaiman kata, dah, aku tak boleh tengok lagi tu, saya nak tengok dari sudut perasaan seorang ibu. Maka dia beri kepada hak muda. Kerja boleh buat lain, tak boleh buat lain, bukan kerja aku. Yang kedua, para Nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam telah diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin manusia supaya beriman kepada Allah, dan mukjizat itu disambung pula kepada
ulama-ulama zaman Nabi walaupun tidak ada mukjizat, tapi mereka ada lagi panduan yang ditinggalkan oleh mirasun nubuwah, pusaka yang ditinggal oleh nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang ketiga, diharuskan oleh Islam kepada kita menggunakan budi bicara ketika berhadapan dengan masalah, dengan syarat tidak bersalahan dengan ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita pada siri yang akan datang di bawah tajuk hadis yang ke-21 ataupun hadis yang ke-1828. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.